Saya mana? Ni. Tu. Ni kah? Boleh semua. Mana-mana boleh. Boleh mula dah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah. Dialah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam sahaja dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh para penonton di Facebook Masjid Negara Malaysia. Seterusnya terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada pihak Masjid Negara ya, kerana memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi waktu-waktu menjelang terbenam matahari, waktu asar ya, pada penghujung ya bulan Rejab yang diberkati ini mudah-mudahan. Dan kita bertemu pada petang ini adalah untuk tujuan melihat peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj menerusi jendela dari Al-Quran. Ayah ibu, tuan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, pakcik-makcik, adik-adik yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ini adalah sebuah peristiwa yang besar, bukan hanya kepada Nabi SAW, tetapi besar pada perhatian Allah Azza wa Jalla. Ini kerana peristiwa perjalanan Nabi SAW daripada Al-Masjid Al-Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin telah menyebabkan Allah Ta'ala menurunkan satu surah yang disebut sebagai surah Al-Isra', yang merupakan surah yang ke-17 di dalam Al-Quran, surah yang Allah Ta'ala susun sebelum surah Al-Kahfi. Surah yang ke-17 seakan-akan memberitahu kita buah yang terhasil daripada perjalanan malam itu, buahnya adalah 17 rakaat. Maka mari kita sama-sama melihat bagaimana surah Al-Isra' yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan secara khusus untuk para sahabat dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pengajaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan komentar. Peristiwa-peristiwa sejarah yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sirah, ada sahaja kalangan ahli-ahli tafsir, kalangan ahli-ahli sirah yang memberikan komentar. Namun ia takkan boleh disamakan dengan komentar yang Allah Ta'ala sendiri berikan. Allah tidak menurunkan satu ayat untuk memberikan komentar kepada peristiwa perjalanan yang agung pada malam berkenaan. Allah turunkan satu surah yang mempunyai 111 ayat. Itu tidak sedikit. 111 ayat ini menyamai jumlah ayat dalam surah yang ke-12, surah Yusuf. Maka barang siapa yang mengamati surah Yusuf, surah yang ke-12, dan surah Al-Isra', surah yang ke-17,
persamaan kedua-dua surah ini adalah mengandungi 111 ayat. Dan persamaan yang seterusnya, yang lebih penting, adalah berita gembira. Sebagaimana peristiwa Isra, ayat yang pertama, yang kita akan huraikan sebentar lagi, menjadi satu episod yang amat menggembirakan Nabi SAW yang berada di puncak tekanan. Demikianlah Allah turunkan suratul Isra untuk memberitahu berita gembira bukan hanya kepada Nabi SAW. Allah jadikan suratul Isra sama ayatnya dengan surah Yusuf kerana ia bermotifkan memberikan berita gembira bukan hanya kepada Rasulullah SAW, tetapi kepada seluruh umat Islam sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Maka sebab itulah kita kena baca suratul Isra kalau boleh, tidak hanya ayat yang pertama. Kita baca sampai habis untuk mengetahui apa agaknya berita gembira Allah Ta'ala nak beri kepada umat Muhammad SAW selepas kewafatan Nabi. Bukan hanya Nabi SAW, bukan hanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tetapi kepada kita yang hidup pada tahun 2021 ya, di negara yang bernama Malaysia ini, umat Islam di seluruh dunia pada waktu ini, apa agaknya berita gembira? Gembira tak gembira, ya, pakcik-makcik semua, tuan-tuan haji, puan-puan hajah semua. Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang sahih tidak pernah meninggalkan surah ini sebelum tidur. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra'a suratu Az-Zumar wa suratu Bani Israel. Nabi tidak pernah meninggalkan surah Az-Zumar dan surah Al-Isra. Kita sedia maklum sallallahu alaihi wasallam menurut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan suratu As-Sajdah dan suratu Al-Mulk. Al-Mulk yang kedua-dua surah berkenaan mengandungi 30 ayat. Tetapi rupa-rupanya Nabi membaca lebih daripada itu. Al-Quran teman sebelum tidur, termasuk suratu Al-Isra. Wallahu alam, mengapa Nabi tidak meninggalkan suratul Isra sebelum tidur? Tetapi apa yang pasti, mereka yang mengamati ayat yang pertama hingga ayat 111 suratul Isra pasti akan menemui apa yang disebut sebagai berita gembira kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Ia bukan hanya untuk Nabi SAW, tetapi juga untuk kita umat Nabi. Ayat yang pertama memang suratul Isra memaparkan tentang kisah Nabi SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya Muhammad SAW. Itu ayat pertama. Tetapi kalau kita baca sampai habis, kita akan menemui yang berkata subhana, yang memuji Allah, menjauhkan Allah daripada sifat-sifat kekurangan yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Tuhan. Bukan hanya Nabi SAW yang memuji-muji Tuhannya ketika diuji dengan musibah, tetapi juga orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebut di penghujung suratul Isra. Awal suratul Isra cerita Nabi, tapi penghujung suratul Isra cerita kita. Cerita orang beriman yang meneladani Nabi SAW. Kalau ayat yang pertama, ya, Allah Ta'ala menggesa Nabi memuji Allah Subhana. Tetapi di penghujung suratul Isra, kalau ayah ibu ada Al-Quran, beliklah pada ayat yang ke-108, wa yaquluna subhana rabbina.
Nah, perhatikan di situ. Siapa yang ditujukan? Ya, perintah untuk melafazkan subhana. Bukan lagi Nabi SAW, tetapi kita. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dan mereka berkata, siapa mereka? Orang-orang yang beriman, yang diberikan Allah ilmu daripada Alkitab. Apabila mereka membaca Alkitab, mereka mendapati ayat-ayat Allah yang menyebut tentang janji masa hadapan. Ini maksud berita gembira. Janji Allah untuk memenangkan orang-orang yang tertindas. Untuk memenangkan orang-orang yang dihina di Taif, sebagaimana Nabi SAW sebelum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Lalu orang-orang yang beriman, apabila mereka membaca janji-janji Allah di masa depan daripada ayat-ayat Allah, mereka akan berkata subhana rabbina. Walaupun waktu sekarang kami ditekan, walaupun waktu sekarang musuh-musuh bermaharaja lela menggunakan kuasa untuk menghapuskan Islam, kami menjadikan ayat-ayat Allah kekuatan kami. Kami percaya Allah Ta'ala ada cara yang tersendiri untuk bekerja memenangkan agama ini. Allah bicara tentang masa depan, itu bukan ramalan, itu pengetahuan yang pasti daripada Tuhan. Dia bukan berstatus firasat. Firasat boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Ramalan boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Kita sangka Kuala Lumpur petang ini cerah. Ternyata saya datang tadi, hujan lebat. Jadi ramalan cuaca boleh saja meleset. Itu nama ramalan. Allah Ta'ala tidak meramal. Allah Ta'ala menguasai masa. Masa itu makhluk Allah. Lalu antara makhluk ini namanya masa hadapan. Masa hadapan melaporkan dirinya kepada Allah tentang apa bakal terjadi. Di antara apa yang bakal terjadi adalah perkara yang amat menggembirakan umatmu. Wahai sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di waktu anda membaca ayat-ayat itu, anda berada dalam keadaan yang sangat tertindas. Anda pada waktu itu berdarah. Sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Taif. Anda kehilangan orang-orang tersayang. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang supportif kepada sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Anda kehilangan seorang yang melindungi batang tubuh anda daripada bahaya. Abu Talib. Tetapi kewafatan kedua-duanya menyebabkan musuh-musuh anda mengatasi anda, bermaharaja lela. Yang mana boleh sahaja seseorang yang ditindas, ditekan, dihina akan mula mempunyai prasangka buruk kepada Tuhannya. Seperti mengatakan, Tuhan kelihatan lemah untuk mengatasi musuh-musuh saya. Maka tasbih subhana. Sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang pertama, subhanalladzi asra. Puji Tuhanmu yang telah memperjalankanmu pada malam itu. Tetapi di penghujung suratul Isra, ini bukan hanya cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita kalian umat. Bila kamu diuji dengan musuh-musuh kamu mengatasi kamu, maka hendaklah kamu menjauhkan, ya, sabaha atau tasbih, ia bermaksud secara literal menjauhkan, menjarakkan. Menjauhkan, meninggikan kedudukan daripada kerendahan. Jangan dinisbahkan kepada Tuhan itu sifat-sifat yang selayaknya dinisbahkan kepada makhluk. Tuhanmu itu maha sempurna. Yang kurang sempurnanya adalah bacaanmu. Sebab itu kita tasbih, kita lafaz tasbih semasa rukuk, dalam salat, semasa sujud, di dalam salat. Kerana apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih semasa rukuk. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih semasa sujud. Di mana akal kita ini direndahkan. Kita tidak membaca subhana rabbiyal azim,
Subhana rabbiyal a'la semasa berdiri. Wallahu a'lam, kita tidak ketahui apakah hikmahnya. Tetapi sekurang-kurangnya kalau kita perhatikan konteks penggunaan perkataan tasbih di dalam Al-Quran adalah ketakjuban kepada cara kerja Tuhan. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Anda takjub dengan cara kerja yang maha teliti. Allah alladhi atqana kulla syai'. Allah itu sangat tekun, sangat teliti dalam hal-hal penciptaan dan pentadbiran. Maka seseorang itu apabila diuji dengan musibah, keburukan-keburukan yang kurang disenangi, maka cepat-cepatlah rendahkan akalmu daripada membuat pelbagai tafsiran kepada sepatutnya Tuhan buat macam ni. Sepatutnya Tuhan jangan buat macam ni. Siapa kita nak mencadang itu ini kepada Tuhan? Kalau kita lah nak memberi cadangan, depan mata kita seorang ibu yang sangat risau nyawa anaknya. Anaknya lelaki, baru dilahirkan, menangis-nangis. Mahu dibunuh oleh Firaun. Tiba-tiba wanita berkenaan keluar daripada rumah. Tadi kita nampak dipeluk, dicium, disusukan. Tiba-tiba ibu itu meletakkan bayi berkenaan di dalam peti khusus, dibuat daripada kayu dan dialirkan di dalam sungai. Apa anda bakal katakan kalau anda menggunakan akal anda? Ini tidak patut dilakukan olehmu, wahai Yukabid. Apa kau mahu bunuh anak ini? Saya tidak bertindak menurut akal. Saya bertindak menurut wahyu. Tuhan memberikan saya wahyu dan ilham. Itu cara untuk selamatkan Musa dan itu cara untuk memusnahkan Firaun. Allahu Akbar. Itu kan ajaib cara Tuhan bekerja. Yusuf alaihi salam dalam surah Yusuf yang sama jumlah ayat dengan surah Al-Isra. Yusuf memelihara lidahnya daripada berkata yang tidak baik tentang Tuhannya. Cepat-cepat baginda yang dihumban ke dalam telaga oleh 10 orang abang-abangnya dengan membanyakkan bertasbih. Tuhan, kau maha sempurna dengan apa yang sedang berlaku. Kalau aku menurut akalku, menurut fikiranku, aku boleh mati dalam telaga ghayabatul jub, dasar perigi ini. Kalau aku menurutkan emosi, aku akan berdoa agar Tuhan timpakan kecelakaan kepada 10 orang abang-abangku ini yang tiada peri kemanusiaan. Tetapi Yusuf AS tidak mendoakan keburukan kepada abang-abangnya. Baginda merendahkan akalnya daripada beranggapan Tuhan patut buat begini, Tuhan patut buat begini. Saya anak Ya'qub, cucu kepada Ishak, cicit kepada Ibrahim. Saya tidak patut diperlakukan begini. Tetapi Yusuf alaihissalam meyakini Tuhan sedang melaksanakan rencananya yang paling sempurna. Cuma akalmu tidak nampak apa bakal terjadi di masa akan datang. Sebab itulah Yusuf alaihissalam, kerana diletakkan di dalam telaga, rencana Tuhan menjadi kenyataan. Wallahu ghalibun ala amri. Iaitulah baginda menjadi penguasa di Mesir, penyelamat nyawa dengan izin Allah jutaan rakyat Mesir daripada kebuluran 7 tahun yang kedua. Dan beliau menyatukan semula seluruh abang-abangnya
dan membawa mereka kepada taubat sehingga kesemuanya wafat sebagai orang yang saleh. Jadi subhanallah. Sebab itu tuan-puan sekalian, ya, marilah kita lihat apa agaknya berita-berita gembira yang dikhabarkan dalam suratul Isra. Ya, untuk makluman, surah ini Allah Ta'ala yang memberikan nama, iaitulah Al-Isra. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkannya sebagai pintu gerbang kepada suratul Al-Kahfi. Dan itu bukan kebetulan. Seakan-akan kalau anda mahu memahami apa yang anda baca setiap hari Jumaat, iaitulah suratul Al-Kahf, maka hendaklah anda menjenguk jiran kepada suratul Kahf, suratul Isra. Kerana adanya persamaan. Allah menguasai, Allah mengetahui, inna rabbaka alimun hakim. Tuhan Maha tahu masa depan. Lalu untuk masa depan itu terjadi, Tuhan menjatuhkan hukum, inna rabbaka alimun hakimun. Tuhanmu sangat mengetahui ghaibiyat, benda apa nak jadi kat depan. Allah mentakdirkan sallallahu alaihi wasallam mesti berhenti di Masjidil Aqsa. Sedangkan boleh saja Nabi diangkat naik ke langit dari Masjidil Haram. Tapi soalannya adalah, mengapa perlu berhenti di Masjidil Aqsa? Sedangkan Allah Maha berkuasa untuk menaikkan Nabi directly daripada Al-Masjidil Haram. Bahkan hadis menyebut Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Baitullah Al-Haram. Maknanya lebih mudah kalau diangkat daripada Masjidil Haram. Tetapi Allah tahu masa depan dah. Allah menjatuhkan hukum. Alimun, tahu masa depan. Hakimun, lalu dia memberikan satu hukum yang penuh unsur hikmah dan kebijaksanaan. Di mana kamu mesti pergi ke hentian Masjidil Aqsa. Kerana Allah Maha mengetahui masa depan Masjidil Aqsa, masa depan Palestin. Allah Maha tahu apa sedang berlaku pada waktu ini sejak 1400 tahun dahulu. Kalau Nabi tidak berhenti di Masjidil Aqsa, tidak boleh dibayangkan umat ini dalam hatinya ada ke tidak Al-Masjidil Aqsa, masjid suci yang ketiga. Kalau Nabi tidak berhenti di Masjidil Aqsa, tidaklah pasti sejauh mana kita mengambil berat tentang kotoran najis yang sedang disebarkan oleh penjajah Zionis di bumi suci Palestin. Apa yang sedang berlaku kepada Palestin waktu ini adalah ujian kepada seluruh orang beriman. Orang-orang beriman mesti melihat ini ujian kepada mereka. Mereka ramai. Tetapi kenapa tidak boleh untuk menghalau negara haram Israel berkenaan? Mesti ada sesuatu yang tidak kena dengan kaum muslimin di seluruh dunia. Maka Allah Ta'ala kerana tahu masa depan, Allah hentikan Nabi di Masjidil Aqsa. Dan Allah turunkan satu surah yang mengandungi 111 ayat. Ayat pertama tentang Isra, lagi 110 ayat menceritakan komentar, pengajaran, ibrah yang mesti diambil daripada pendaratan Nabi SAW pada malam berkenaan. Dalam suratul Kahfi, anda akan dapat lihat bagaimana Allah mengetahui masa depan. Dan Allah mentakdirkan, alimun, dia tahu Islam akan menang, masjid akan dibina. Tetapi ketika pemuda-pemuda Al-Kahf hidup, mereka tidak melihat masjid. Agama ini diperangi habis-habisan oleh penguasa. Mereka mahu direjam.
Tetapi Allah, dia tahu apa akan jadi 300 tahun lagi. It is a matter of time. Dan Allah memperjalankan. Kalau sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dengan tubuh dan jasad 1000 kilometer dalam hanya beberapa minit, dalam beberapa saat, Allah yang sama berkuasa untuk memperjalankan hamba-hambanya bukan dari sudut lokaliti, geografi, tetapi memperjalankan hambanya merentas masa, bukan merentas daerah. Bukan merentas negeri. Dalam perjalanan Nabi SAW, Nabi merentas negara. Dengan sekelip mata menaiki Burak. Tetapi suratul Kahf memaparkan merentas masa. Bagaimana mereka bangun daripada tidur, mereka merasakan tidur ini agak luar biasa, sehari lebih ini. Mereka tidak menyedari, mereka bangkit pada zaman masjid sudah dibina. Apa yang mereka lihat sebelum ini tidak lagi kelihatan. Subhanallah, itu lafaz pemuda-pemuda Al-Kahf. Ajaibnya cara Tuhan bekerja. Kita tidak pernah menyangka ini akan berlaku. Kita sendiri manusia, pada akhir zaman, mana mungkin boleh sampai kepada usia 300. Tetapi pemuda-pemuda itu kagum. Bagaimana Tuhan memelihara tubuh mereka dengan tidur sahaja. 300 tahun. Anda bangun, dengan tubuh anda yang sama anda tidur. Tidak berkedut, tidak beruban, tidak kuku panjang, tidak rambut panjang, tidak jambang ini besar. Allah menunjukkan kepada Zulkarnain pengetahuan daripada masa depan. Zulkarnain, kau takkan boleh mengatasi Ya'juj dan Ma'juj. Kerana di masa depan pun Isa ibnu Maryam tidak boleh mengatasi Ya'juj dan Ma'juj. Beliau sendiri berdoa kepada Allah. Kerana beliau tidak boleh membunuh sebagaimana beliau membunuh Dajjal alaihi salam Isa ibnu Maryam. Allah yang memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Hebat bagaimanapun kerajaanmu Zulkarnain, kau tetap terbatas. Ada perkara kau tidak boleh atasi. Maka sebab itulah Zulkarnain tidak menyerang Ya'juj dan Ma'juj, tetapi hanya membina pertahanan kepada penduduk yang seringkali diserang. Dan apakah pengumuman Zulkarnain? Beliau diberitahu oleh Allah dari masa depan yang tembok ini akan hancur lebur. So jangan duk kagum sangat tuan-puan sekalian dengan saya Zulkarnain yang telah berjaya membina tembok tembaga besi sekelip mata, kerana at the end of the day Tuhan jualah yang boleh merebahkannya dan menjadikannya tanah. Jadi nampak tak bagaimana pengetahuan tentang masa depan? Inna rabbaka alimun hakimun. Tuhan tahu sallallahu alaihi wasallam akan dikurniakan kekuasaan di Madinah. Tetapi agar kamu menjadi penguasa, pemimpin yang berbeza daripada mana-mana pemimpin dunia, kamu kena belajar erti susah. Pemimpin yang berkesan apabila diberikan kuasa dan negara, dia tidak kelabu mata. Dia tidak cepat terpukau dengan harta. Tidak mudah terpedaya dengan pengikut yang ramai. Baginda ditarbiah oleh Allah dengan sulit dan susah. Itu sifat pemimpin yang hebat. Susahnya, sulitnya sampai kena berdarah dulu di Taif. Sampai dibaling najis oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Bukan Nabi yang cari, tetapi Tuhan beri sebagai satu bentuk pendidikan. Alam nashrah laka sadrak. Allah lapangkan dada Nabi dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Alladhi anqadha dhahrak.
yang selama ini membebanimu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Kerana apa? Karena sebelum itu Nabi menghadapi kesulitan. Dan Allah Ta'ala memang memberikan Nabi kesulitan. Kerana itu bertujuan agar kamu nanti menjadi pemimpin yang kerana pernah rasa susah, kamu akan mengambil berat perihal orang-orang yang mengalami kesusahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam yajidka yatiman fa'awa? Kau pernah yatim piatu? Wajadaka dhalan fahada? Kau pernah keliru? Wajadaka ailan fa'awana? Kau pernah miskin? Kenapa mesti Allah berikan kesusahan-kesusahan kepada Nabi? Tidak sempat melihat ayah kandung, tidak sempat untuk hidup lama dengan ibu kandung, tidak pula dapat bersama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha menikmati kepimpinan Madinah, tidak dapat bersama Khadijah untuk berhijrah sama-sama ke Yathrib, dapat 3 orang anak, ketiga-tiga anak lelaki wafat. Kenapa macam susah je ni? Karena Tuhan mahu memberikan kamu, ya, inna rabbaka alimun. Dia tahu, ya, kau akan dikurniakan kuasa. Tetapi fitnah kuasa sangat besar. Tidak sedikit yang diberi kuasa tumbang. Lalu engkau untuk berbeza daripada penguasa-penguasa dunia agar engkau meneruskan legasi Sulaiman dan Daud alaihi salam, meneruskan legasi Zulkarnain, maka engkau mesti melalui siri-siri kesulitan ini. Jadi itu suratul Kahfi. Allah tunjukkan pengetahuan daripada masa depan. Dalam surah Maryam, surah selepas Al-Kahfi, Allah susun cantik ya. Suratul Isra, kemudian suratul Kahfi, surah yang ke-18, kemudian suratul Maryam, surah yang ke-19. Juga memaparkan seorang bayi yang bukan sekadar berkata-kata. Bayi berkata-kata itu sudah luar biasa. Tetapi bayi itu berkata-kata memberitahu tentang berita yang tidak pun berlaku lagi. Ini luar biasa. Bayi itu berkata-kata tentang kerasulannya. Perkara yang terjadi 30 tahun lepas tu. Jadi daripada mana datang pengetahuan itu kalau bukan daripada Al-Alim Al-Hakim. Jadi tuan-puan sekalian, ya, kalau kita lihat sepintas lalu suratul Al-Isra ini, kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan Al-Isra, iaitulah Asra. Kita kena lihat nama surah ini penting untuk kita mengetahui isi kandungan surah 111 ayat ini. Ya. Iaitulah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam. Dalam hanya satu malam. Asra sendiri bermaksud perjalanan di waktu malam. Apakah sebab agaknya surah ini dinamakan Al-Isra? Dan mengapakah program Al-Isra kepada sallallahu alaihi wasallam berakhir dengan Nabi diperlihatkan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, pertama sekali arwah ataupun ruh Nabi Ibrahim alaihi salam dalam rupa paras tubuhnya sedang menunaikan salat. Baginda selepas menambak borak, bila sampai di Masjidil Aqsa, baginda melihat Musa alaihi salam sedang menunaikan salat. Baginda melihat Isa ibnu Maryam sedang menunaikan salat. Kenapa ketibaan Nabi di Masjidil Aqsa selepas menambak borak? Nabi linuriyahu. Kami perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ruh
para anbiya dalam rupa paras tubuh. Nabi dapat mengecam satu persatu sifat wajah Nabi Ibrahim, wajah Isa, batang tubuh Musa alaihi salam. Nabi describe in details. Kenapa Nabi tidak disambut dengan tepukan gemuruh oleh para anbiya? Ya, acara seperti tanda tangan ke apa kan. Biasalah orang-orang popular bila sampai ni begitulah jadinya. Tetapi Nabi tidak disambut dengan kapet merah di Masjid Al-Aqsa. Nabi disambut dengan Allah tontonkan, Allah perlihatkan. Nabi tak boleh nampak dengan mata biasa, sebab tu Nabi dibelah dada. Disucikan hati dengan air Zam-Zam. Nabi melihat dengan mata hati. Para anbiya sedang solat. Dan kemudiannya Nabi memasuki Masjid Al-Aqsa dan Nabi menemui para rasul. Dan Nabi dipersilakan untuk mengimamkan 2 rakaat. Dan bayangkan seluruh makmum adalah para rasul. Saya tak boleh nak bayangkan bagaimana gembiranya Nabi SAW pada malam berkenaan. Mana ada seorang Nabi yang berpeluang bertemu dengan semua Nabi-Nabi di atas muka bumi pula tu. Tetapi perhimpunan, muktamar, ijtima' yang berlaku pada malam itu sukar untuk digambarkan dengan perkataan. Arihna bis salah. Nabi mendapat kerehatan, kedamaian, ketenangan, kekuatan. Salat 2 rakaat yang tak pernah dapat dikecapi selepas itu, iaitulah bermakmumkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa. 124,000. Anda sudah mendengar kisah-kisah mereka sebelum ini. Tahun yang ke-12 kenabian, Al-Quran yang turun di Mekah sudah sebahagian besar diturunkan. Dan kita tahu kisah-kisah Nabi ini kebanyakannya dalam surah-surah Makkiyah yang sudah sebahagian besarnya diturunkan. Sebelum ini Nabi mendengar kisah-kisah ini. Nabi Ayub. Nabi bukan tak pernah dengar. Malam tu boleh nampak Nabi Ayub. Jadi soalannya adalah, program Al-Isra' berakhir dengan melihat Nabi solat dan Nabi mengimamkan solat. Program Mi'raj, iaitulah mendaki 7 petala langit hingga ke Sidratul Muntaha, juga berakhir dengan menerima solat 50 waktu. Nah, kenapa Al-Isra' berakhir dengan solat para anbiya dan Mi'raj pun berakhir dengan salat? Pertama sekali, Allah Ta'ala menyusun kepada sallallahu alaihi wasallam menjadi sifat para anbiya bila mereka menghadapi musibah. Bukan kamu seorang saja, wahai sallallahu alaihi wasallam, yang pernah berdarah. Sebelummu sudah ada yang berdarah. Bukan kamu seorang yang pernah kehilangan orang tersayang. Sebelummu sudah ada para anbiya yang kehilangan orang tersayang. Bukan kamu saja yang pernah Taif dibaling batu. Sebelummu sudah ada yang diperlakukan sedemikian. Tetapi kenapa aku pertemukan kamu dengan para anbiya? Karena kekuatan mereka adalah arihna bis salah. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kekuatan mereka adalah musibah itu bukan masalah. Musibah itu bagi para anbiya adalah ketinggian darjat di sisi Allah. Makin kuat tentangan, makin kuat hentaman dan pukulan, dan kau melihat musibah ini dengan positif. Kau melihat musibah ini dengan sangka baik kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Anbiya melakukan salat. Mereka menyusun fikirannya
dengan bacaan-bacaan di dalam solat. Ya, solat selepas Al-Isra' wal Mi'raj berbeza daripada solat dalam syariat umat-umat terdahulu, anbiya-anbiya terdahulu. Tetapi yang pasti para anbiya memang ada solat mereka untuk mereka bina kekuatan bila ditimpa musibah. Jadi bukan kebetulan. Nabi pergi ke Masjidil Aqsa bukan acara jabat-jabat tangan, berpelukan, sesi perkongsian. Tetapi acaranya adalah arihna bis salah. Merehatkan diri dengan solat. Karena solat ini adalah satu institusi, satu kaedah untuk membetulkan belief system. Sebab itulah wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong dengan Allah dengan sabar dan solat. Maknanya apa? Untuk anda mendapat sabar dengan musibah, untuk anda bersangka baik pada Tuhan, untuk anda mengelakkan bercakap tidak baik kepada Tuhan, untuk mengelakkan anda tidak berkata subhan wa yaquluna subhan, untuk mengelakkan anda daripada tidak melakukan tasbih kepada rencana Tuhan yang sangat sempurna, yang bagi anda barangkali keburukan depan mata, ia adalah dengan anda menunaikan solat. Kita bukan berdiri tak buat apa-apa dalam solat. Apa kita buat masa berdiri di dalam solat? Kita meluruskan fikiran kita. Kita membetulkan cara kita melihat takdir. Iaitulah dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan semasa berdiri dan anda membacanya dengan khusyu'a. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ayat sajdah. Suratul Isra ayat 109. Allah tunjuk di awal surah Nabi berjalan. Allah tunjuk di hujung surah solat kena khusyuk. Nampak apa kaitan? Awal filem Nabi berjalan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hujung filem Allah paparkan kualiti solat orang-orang beriman, kualiti solat para anbiya. Itulah namanya Isra. Nabi bertolak dan Nabi sampai di Masjidil Aqsa. Suratul Isra, Nabi bertolak ayat pertama dan berakhir dengan khusyuknya solat para anbiya. Sebab itu Allah tinggikan darjat para anbiya bila bertambah tekanan dan musibah. Kita bagaimana bila ditimpa musibah? Kita mungkin marah kepada Nabi Khadir apabila memecahkan perahu. Pemilik perahu berkenaan miskin. Satu-satunya mata pencarian beliau adalah mengambil upah daripada orang-orang menaiki perahunya. Kita umpama Musa alaihi salam pada mentafsirkan takdir. Kadang kita gopoh gapah, kita terlalu tergesa-gesa membuat prejudgment kepada Tuhan. Kita terlalu cepat buat kesimpulan. Khadir, dia tumpangkan kita percuma masuk ke dalam perahu. Ini cara berterima kasih kepada beliau. Aku tak boleh terima perbuatanmu ini, memecahkan perahu berkenaan. Khadir tenang saja dan berkata, Musa, aku tahu apa yang kau tidak tahu. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Allah kurniakan kepada Khadir ilmu tentang masa depan. Al-Quran di dalamnya ada ayat-ayat yang menceritakan tentang masa depan. Susah sekarang, kat depan senang. Ini berita gembira untuk orang beriman. Inna ma'al usri yusra. Maka rupa-rupanya apa yang diperlakukan oleh Nabi Khadir adalah rupa-rupanya berita gembira kepada pemilik perahu berkenaan. Aku tidak sangka rupa-rupanya bila kau cacatkan perahu ini, terselamat perahu ini daripada dirampas
oleh penguasa yang zalim. Begitu lemahnya manusia mentafsirkan takdir. Mereka selalu bersangka buruk kepada Tuhan. Mereka tidak bertasbih pada sempurnanya rencana Tuhan. Kau sangka keburukan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kau sangka keburukan di Taif. Tetapi sebenarnya ia adalah untuk aku tinggikan darjatmu. Bahkan ketinggian darjatmu wahai Nabi SAW. Mengatasi Adam di langit yang pertama. Mengatasi Isa dan Yahya di langit yang kedua. Mengatasi Yusuf di langit yang ketiga. Mengatasi Idris di langit yang keempat. Mengatasi Harun di langit yang kelima. Mengatasi Musa. Insan yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran di langit yang keenam. Mengatasi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi diangkat lagi ketinggian darjatnya sampai ke Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Idh yakhsha sidrata ma yakhsha. Fatumarunahu ala ma yara. Nabi diangkat naik lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim. Dan Nabi diangkat lebih tinggi daripada Jibril alaihi salam. Jibril berkata, aku tidak boleh menemanimu lagi. Sidratul Muntaha adalah penghujung segala ilmu tentang Tuhan yang sampai kepada makhluk. Adapun selepas itu kami tidak boleh lagi menemanimu. Pergilah kepada Tuhanmu. Taif dicela, dimaki. Tapi rupa-rupanya ia harga untuk Tuhan memberi kemuliaan kepada kita, tuan-tuan. Mungkin kita kehilangan orang tersayang. Mungkin kita hilang mata pencarian. Ya, musim-musim pandemik ini banyak ujian kan. Kalangan kita mungkin ada yang gulung tikar. Kalangan kita mungkin menghadapi pelbagai tekanan perasaan. Ya, 2030, ya, ramalan dibuat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, sakit mental menjadi pembunuh utama. Apa yang boleh merawat manusia? Apa yang boleh merawat manusia kalau bukan solat? Dan solat, apa yang merawat dalam solat? Anda beritahu saya. Solat, di mana the essence, di mana nilai yang paling besar dalam solat? Awal surah Al-Isra, Allah sebut masjid. Allah tak sebut Nabi diperjalankan dari Makkah, walaupun dalam Quran ada perkataan Makkah. Allah tak sebut Makkah, Allah sebut Al-Masjid. Tempat kita rebahkan kepala dan kita berkata apa dia? Subhanalladzi, Subhana Rabbiyal A'la. Perjalanan Nabi, Allah sebut dari masjid ke masjid. Tuan-tuan, apa berlaku dalam masjid? Kita solat. Ya, memang dalam solat ada rukun sujud. Tetapi soalan, apa yang patut kita faham apabila kita sujud? Bila Allah sebut 2 kali perkataan masjid di ayat yang pertama, suratul Isra, Allah sebut di hujung suratul Isra, khusyuk, ayat 109. Dan ada tanda kubah masjid menandakan ayat sajdah. Sallallahu alaihi wasallam sujud di situ. So, nilai yang sepatutnya dititik beratkan dalam solat adalah hati yang memahami ayat-ayat yang dibacakan. Itu namanya khusyuk. Menghadirkan kefahaman dan perasaan kepada sab'an minal mathani yang dibacakan 17 kali sehari. Itulah Al-Quran. Al-Fatihah adalah Al-Quran.
namanya Ummul Kitab. Al-Fatihah adalah Al-Quran. If you don't understand anything about 114 surah, tak apa. Asalkan kau faham surah yang pertama. Kerana semuanya terbit ummu daripada ibunya, daripada sumbernya, daripada induknya. Ummul Qura bermaksud orang-orang Arab selalu kembali ke Makkah. Kerana di situlah pusat ketamadunan bangsa Arab. Itu Ummul Qura, Ummul Kitab. Al-Baqarah sampai An-Nas kembali kepada Al-Fatihah. Al-Baqarah sampai An-Nas menghuraikan 7 ayat surah Al-Fatihah. Betapa besarnya kedudukan Al-Fatihah, Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Adapun 7 ayat itu adalah Al-Quran. Dan 17 kali kita membaca 7 ayat dan surah yang ke-17 menyebut Al-Quran, 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 Al-Quran 11 kali, menjadikan suratul Isra surah yang paling banyak menyebut perkataan Al-Quran di dalam Al-Quran. Apa tafsiran anda? Apa kesimpulan anda? Perjalanan Al-Isra yang Nabi dari masjid ke masjid, Nabi mendamai dan menenangkan hati dengan salat yang khusyuk untuk mengubah cara melihat Taif, cara melihat perpisahan dengan orang-orang yang tersayang. You cannot change the situation, but you can change the way you see the situation. Itu apa orang kata. Tetapi Al-Quran sudah mendidik kita. Ya. La yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Tidak berlaku kepadamu melainkan kebaikan yang sudah tertulis. Illa ma kataballahu lana. Bukannya illa ma kataballahu alaina. Setiap yang tertulis adalah kebaikan. Dalam hidupmu, apa yang berlaku adalah engkau hanya nampak sebahagian. Wahai Musa, apa yang Khadir lakukan hanyalah sebahagian sahaja yang engkau nampak. Ada sebahagian lagi alam gaib yang kau tak nampak. Apa yang tertulis di atas sana adalah kebaikan-kebaikan kepada pemilik perahu berkenaan. Manusia akan suka membuat pentafsiran yang bukan-bukan tentang musibah yang berlaku. Sedangkan Tuhan mengatur banyak kebaikan. Tuan-puan sekalian, hidup ini, ya, kalau tidak kerana Al-Quran yang disimpulkan dalam 7 ayat yang berulang, yang disebut 17 kali, yang disebut, yang dibaca 17 rakaat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 2, 4, 4, 3, 4 rakaat 17. Al-Quran itulah yang kalau kita berinteraksi, kita memasukkan nilai khusyuk, menghayati, dia akan mengubah cara kita melihat apa yang berlaku di hadapan mata kita. Maka jangan buta. Jangan biarkan kita tak nampak apa di sebalik tabir musibah, tragedi yang berlaku. Kuatkan hatimu. Bila diuji Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kelaparan, kehilangan, keburukan yang terjadi. Nilai yang paling penting dalam solat adalah khusyuk. Apa faedah khusyuk? Kefahaman anda kepada 7 ayat Al-Quran berkenaan
yang bernama Ummul Quran, ya, dia akan membina motivasi, kekuatan untuk move on, untuk mara ke depan. Dan bukan kebetulan, tuan-tuan. Ini fakta. Selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, walaupun Nabi pergi bersendirian, turun bersendirian, Nabi tidak membawa teman. Tetapi bila peristiwa ini berlalu, pedulikan orang tidak percaya kepada Isra' dan Mi'raj. Aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri di Masjidil Aqsa, sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Orang nak percaya, orang tidak mau percaya, itu urusan mereka. Tetapi aku mendapat motivasi yang sangat luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan kalau baca kitab sirah, seperti Ar-Rahiqul Makhtum, kita akan dapati ahli-ahli sirah akan menyebut, seakan-akan mereka bersepakat menyatakan, bila tahun yang ke-12, ya, berlaku Isra' dan Mi'raj, tahun yang sama, Rasulullah menggerakkan dengan sangat agresif. Nabi macam baru balik daripada kem motivasi. Dan sebenarnya kem motivasi itu adalah Isra' dan Mi'raj. Nabi melihat kesan ayat-ayat Allah, sehingga Nabi menjadi satu orang yang melakukan kerja 100 orang. Nabi buat kerja yang boleh dilakukan oleh 100 orang. Musim haji, semua orang Arab datang ke Mekah. Nabi pergi kemah ke kemah. Orang maki, orang cemuh. 3 orang abu buat perang psikologi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Korang jangan dekati lelaki ini. Dia orang gila. Mereka kata macam-macam kepada Nabi. Tetapi Nabi mengecewakan mereka semua. 3 orang abu ni sedih sebab apa? Dia macam tak terkesan je dengan propaganda kita. Dia dapat motivasi daripada mana ini? Kita harapkan peristiwa Isra' Mi'raj dia menyebabkan kita boleh melemahkan semangat dia, sebab kita dapat modal baru untuk menunjukkan dia berdusta. Naik ke langit satu malam, pergi ke Masjid Al-Aqsa satu malam, Abu Jahal kata dusta. Ya, mereka menjadikan peristiwa itu sebagai bahan untuk gelak ketawa, untuk cemuh Nabi SAW. Tetapi Nabi itu sendiri, linuriyahu, Nabi itu sendiri punya motivasi yang sangat luar biasa. Terima kasih Allah Ta'ala kerana telah menghiburkan jiwa ini, dan Nabi menggerakkan dakwah yang sangat mengecewakan pemimpin-pemimpin Makkah. Bagaimana dia boleh mendapat kekuatan ini? Makin kita sekat, makin dia kuat. Dan orang lain pun, makin kita sekat, makin ramai orang nak dengar. Dan di akhirnya, 2 kemah sambut kedatangan Nabi, menyatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkan kepada kami tentang agama baru ini. Mereka kelihatan tertarik dengan Rasul yang terakhir, iaitulah idea yang dicanang-canangkan oleh Yahudi di Yathrib. Aus dan Khazraj berminat dengan ucapan dakwah Nabi. Gembira Nabi SAW. Ada orang nak dengar. Ada orang nak dengar. Aslim taslam, yu'tikallahu ajra marratain. Nabi gembira kerana bai'atul aqabah. Nabi gembira ada tapak baru perjuangan. Nabi gembira ada potensi-potensi baru. Tak apalah orang-orang Mekah, saudara-saudaraku, ya, kalian menolak aku, tak mengapalah. Aku akan pergi ke Yathrib. Mereka sudah bersedia untuk mengambilku. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, solat yang khusyuk adalah solat
yang mengubah cara anda memandang takdir keburukan. Itulah spirit peristiwa Isra dan Mi'raj. Al-Quran disebut berkali-kali dalam suratul Isra sebelum Allah Ta'ala berbicara tentang kefarduan salat. Bukan kebetulan. Allah Ta'ala sebut tentang perintah salat 5 waktu dalam suratul Isra pada ayat 78. Tuan-tuan boleh belik ya, muka surat 290 Al-Quran anda. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil layli wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini adalah satu-satu ayat yang menjelaskan kefarduan 5 waktu. Tunaikanlah solat selepas tergelincir matahari, iaitulah zuhur dan asar. Dan tunaikanlah lagi solat menghampiri waktu malam, iaitulah maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajar, iaitulah solat fardu subuh. Tetapi sebelum Allah Ta'ala menyebut tentang perintah 5 solat fardu ini, ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang Quran. Sebab apa? Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Beri perhatian pada apa yang kau baca. Ia akan membina kekuatan Maliki Yaumiddin. Tuhan menguasai hari pembalasan. Ar-Rahman Ar-Rahim, dia memberikan pelbagai nikmat ketika aku mengeluh. Kehilangan. Tetapi Tuhan didik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenang nikmat Tuhanmu. Kau mengeluh kehilangan, Tuhan meminta kenang pemberian. Dia akan membalas kebaikan yang kamu buat, kesabaran yang kamu lakukan. Maka tuan-puan dapat lihat bagaimana ya khusyuk dalam salat merupakan inti dan buah yang paling penting daripada peristiwa ini menurut suratul Isra. Ingat ya, suratul Isra memaparkan berita gembira, iaitulah Islam akan menang ke atas Yahudi Zionis, Bani Israel moden. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-7 bagaimana akan datang satu waktu di akhir zaman, kaum muslimin yang beriman, hamba-hamba kami ya, akan mengatasi Bani Israel melakukan kerosakan kali kedua. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Allah memberikan mimpi. Tetapi bukan mimpi kosong ni. Ayat 7 ni mimpi yang benar. Kalau surah Yusuf itu 11 sujud. Ini adalah berita gembira. Dan Allah Ta'ala mengumumkan mimpi yang menggembirakan, iaitulah masa depan. Tanah Palestin akan menjadi milik kaum muslimin insya-Allah. Tetapi, Yusuf, walaupun kau sudah bermimpi, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ada larangan, ada perintah, ada laluan yang sulit bakal dilalui. Maka teguhlah dengan cahaya Allah, namanya Al-Quran. Perjalanan malam, anda takkan sampai ke destinasi kalau tidak dengan petunjuk dan cahaya daripada Tuhan. Seseorang yang berjalan malam pasti masuk ke dalam lubang. Seseorang yang berjalan malam tanpa cahaya dan petunjuk pasti akan kemalangan. Sebab itu Nabi bukan berjalan. Subhanalladzi asra, atas wazan af'ala, diperjalankan. Ini menunjukkan ada pihak ketiga campur tangan. Kalau Nabi berjalan, Nabi tak akan sampai. Tetapi bila Allah yang bantu, Nabi sampai. Kaum muslimin sama. Kalau anda bercita-cita untuk membebaskan Palestin dan Masjid Al-Aqsa, itu destinasinya, kamu tak akan sampai kepada cita-cita berkenaan, kepada mimpi berkenaan, unless kamu mendapat
bantuan Tuhan. Kamu kembali kepada cahaya Tuhan. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Maka sebab itu bila Allah cerita pasal berita gembira kemenangan, terus wasiat yang pertama, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kau mahu mimpi itu terjadi? Kembali menghayati Al-Quran yang diturunkan. Langkah pertama Allah Ta'ala sebut kembali kepada Al-Quran, dan langkah terakhir Allah Ta'ala sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Ayat 82. Starting Quran, ending Quran. Kerana Quran ini bila difahami, itu namanya khusyuk. Dan kesan daripada khusyuk adalah kau akan dapat kekuatan untuk tabah menghadapi dihumban dalam telaga Yusuf positif. Dijual sebagai hamba dengan harga yang murah, Yusuf positif. Dipenjarakan kerana fitnah, Yusuf positif kepada Tuhannya. Anda tidak boleh mengubah takdir Tuhan. Tetapi Tuhan menguji kita untuk melihat takdir sebagai kebaikan. Jadi tuan-puan sekalian, ya, mudah-mudahan apa yang saya kongsikanlah, ya, insya-Allah, ya, memberikan pembukaan minda lah kepada suratul Isra. Mudah-mudahan, ya, dengan sambutan Isra Mi'raj setahun sekali, kita kembali kepada suratul Isra. Saya sangat-sangat mengharapkan agar lebih ramai para ulama, lebih ramai para asatizah menjadikan sambutan Isra Mi'raj, ya, kalau cuti tu lagi cantik, boleh habiskan baca suratul Isra. Kerana pengajaran daripada peristiwa Nabi merentas daerah, bukan merentas daerah, Nabi merentas negeri, diperjalankan pada malam itu, Allah turunkan satu surah untuk bagi pengajaran. Adakah ada cerita yang lebih baik daripada Allah Ta'ala tentang pengajaran Isra? Jadi beri perhatian kepada suratul Isra. Setahun sekali je pun Rasulullah tak tinggal tidur melainkan baca suratul Isra tiap-tiap malam. Kita setahun sekali je pun. Jadi marilah kita kembali kepada gagasan suratul Isra, supaya mudah-mudahan sallallahu alaihi wasallam senyum tengok umatnya kembali pada Quran dan mencari makna khusyuk dalam solat menerusi jendela suratul Isra. Wallahu a'lam. Tapi habis Ustaz. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, minta maaf banyak-banyak atas, ya, kekasaran bahasa, insya-Allah.